Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kita yang berkitab, iaitulah kitab Usul Tauhid. Betul kan? Ada lagi kitab? Takut hilang dah. Lama kat 4 bulan lebih. Jadi moga-moga pengajian kita yang berterusan ni, kita sambung semula ni, maka Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dengan keberkatan pengajian ini. Dan kita amat-amat beruntung pada malam ini kerana kita boleh hadir ke rumah Allah mengerjakan tuntutan yang wajib, yakni solat fardu berjemaah, dan seterusnya kita pula dapat duduk di dalam, yakni disebut sebagai taman-taman syurga. Kerana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, farta'u, nikmatilah, singgahlah, duduklah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud taman-taman syurga? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilakuz zikr," iaitu majlis-majlis zikir, majlis yang digunakan untuk mendalami akan agama Allah, seperti mana sinonimnya di tempat kita, iaitu dipanggil majlis ilmu atau kuliah agama. Jadi kuliah-kuliah ni satu majlis yang besar, majlis yang hebat, kerana ini adalah taman-taman syurga Allah, riyadul jannah. Maka harap-harapnya di dunia Allah dah izinkan kita duduk dalam taman-taman syurga macam malam ni, maka sangat-sangatlah diharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Kita harap Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh staf kepimpinannya,
Para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, last hari tu sebelum PKP kita berhenti kat mana? Ada tanda? Wassalatu wassalam. Wassalah dah kan? Wassalam belum? Jadi dia ulang situ. Lepas tu PKP ulang lagi situ. Baik. Nanti kita sambung wassalatu wassalam. Wassalah kita dah syarah dah. Sekarang kita nak tengok wassalam pula. Apa dia wassalam tu? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Okey, baik. Erti dia, bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya, penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluknya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad SAW, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya dan menyempurna mereka itu akan dia. Baik. Jadi kita nak syarah malam ini iaitu kalimah ataupun perkataan wassalam. Sebelum ni kita bicara wassalah. Okey, kita nak sambungnya wassalam. Wassalatu wassalam. Sekali lagi kita ulang sedikit. Hukum wassalatu wassalam itu tidak boleh dipisahkan. Kalau pisah hukumnya makruh. Taklah sampai tahap berdosa, tetapi tidak disukai syarak. Tegahannya tegahan makruh. Tak boleh pisah. Jadi ada wassalah, mesti ada wassalam. Dia begitu apitan dia. Tak apalah. As-salah dulu kita dah bicara dah dengan makna ni, makna rahmat. Kemudian kita nak pergi ke wassalam ni, waw tu waw ataf, maknanya dan. Jadi wassalatu wassalam maknanya rahmat Allah dan salam Allah. Jadi salam-salam ni salam daripada Allah ke atas apa? Ala rasulihi, ke atas rasulnya. Jadi macam mana yang dikatakan salam Allah ke atas rasul? Baik, salam-salam tu kita nak kena faham dulu. Kalau kita tengok pada perkataan ejaan dalam kitab kita ni, alif lam sin lam alif mim, assalam. Assalam tu salah satu daripada nama Allah dalam Asmaul Husna 99. Betul tak? Ada salah satunya iaitu disebut assalam. Assalam tu nama Allah yang bermakna maha menyelamatkan. Jadi salam-salam ni makna dia selamat. Dan kalau kita perasan juga, perkataan Islam tu sendiri pun datang daripada perkataan salam. Cuma dia ubah sikit sahaja, kan? Dia sebenarnya asal perkataannya salima. Salima tu makna selamat. Jadi Islam itu ialah yang menyelamatkan. Jadi siapa yang bersama dengan Islam, confirm dia selamat. Maksud bersama ni sama ada bersama tu duduk sekali jadi orang Islam ataupun duduk di bawah payung pemerintahan Islam. Confirm kita bagi jaminan 100% selamat. Sebab ini Allah yang jamin, Rasulullah yang jamin. Perkataan Islam tu sendiri dengan makna menyelamatkan. Ni yang kita cuba nak bawa dalam konteks kenegaraan kita khususnya. Dalam konteks umumnya dunia. Yang kita nak bawa dalam kenegaraan kita. Tak apalah, golongan-golongan kafir di luar sana, kita tak boleh paksa dia kepada masuk kepada Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa. Cuma kita boleh menunjukkan keindahan Islam pada dia sehingga dia tertarik dan akhirnya dia sendiri dengan rela hatinya nak masuk dalam Islam. Tetapi kerja buat kita ialah mesti menegakkan Islam. Yang tu wajib. Kita tak kena paksa depa masuk Islam, tapi kita kena tegakkan negara ni mesti negara Islam. Macam mana negara Islam? Maknanya undang-undangnya mesti Islam, pemerintahannya mesti Islam, ekonominya mesti Islam. Sebab apa? Sebab Islam menyelamatkan.
Bila Islam yang memerintah baru selamat. Ada. Ekonomi selamat. Macam mana selamat pula Ustaz? Sebab tak terlibat dengan riba, tak terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Yang jadi bala ni sebab apa jadi bala? Sebab manusia makhluk Allah ni buat perbuatan yang Allah murka. Sebab tu Allah turun bala. Nampak? Jadi nak bagi kita jadi selamat, kena kembali pada Islam. Baru Allah tarik bala. Ni macam ni wabak COVID-19 ni. Sampai bila kita nak semayang jarak-jarak? Sampai bila nak pakai mah? Tak rimah. Nak menapah pun payah. Sampai bila nak jadi gitu? Jadi payah kehidupan dan sebagainya. Sekarang ni ringan dah sikit lah, dilonggarkan sikit. Awal-awal dulu lagi susah. Sebab apa jadi sini? Kita duk kalut betul dah, menjaga jarak tu betul dah, dengan pakai pelitup muka pun betul dah, dengan mencari ikhtiar buat ubat, vaksin ke apa sebagainya tu, nak salah satu ikhtiar lah, betul lah tu, berikhtiar kan. Tetapi kita kena faham, yang datangkan ujian, yang datangkan bala ni siapa? Allah. Lepas tu kita baca, lepas tu Allah sebut dalam Quran, alladzina idza asabathum musibatun, iaitulah orang-orang yang apabila mereka ni ditimpa oleh kesusahan, ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Sesungguhnya kami semua ni datangnya daripada Allah dan balik pun kepada Allah. Apa maksud semua tu? Bukan kita je. Wabak ni datang daripada Allah dan akan balik kepada Allah. Jadi yang boleh balik ni siapa dia? Allah je lah boleh balik. Lain tak boleh. Mu buatlah vaksin hebat macam mana pun, 10 negara keluar vaksin, kalau Allah tak izin sembuh, tak jadi sembuh 10 vaksin pun. Semuanya Allah. Lepas tu kita kena jelas, orang kafir lantak dia lah, sebab dia tidak bertuhankan Allah. Jadi kepercayaan dia memang kepada sains semata-mata. Kita, keyakinan kita nombor 1 Allah dulu, agama nombor 1. Sains apa bagai tu biar nombor 2, nombor 3, Allah dulu kan. Kenapa kita tak ramai-ramai syorkan buat solat hajat beramai-ramai? Kan semayang dah boleh dah. Buat solat hajat ramai-ramai, minta kepada Allah untuk angkat wabak kan. Kita baca wak kulut nazilah ke dan sebagainya, tak kira lah apa-apa ikhtiar, sebab kita faham yang datangkan ni Allah, yang boleh ambil pun Allah kan. Tiba-tiba manusia ini bersifat dengan sifat sombong, dia rasa dia boleh selesaikan masalah. Ingatlah, hakikat kita takkan boleh selesaikan masalah, melainkan yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Jadi apa-apa pun balik kepada Allah, balik kepada Islam. Sebab itulah kita nak kepada jalan Islam, kerana Islam tu menyelamatkan. Balik pada Islam. Nak selamat ikut Islam. Jadi perbetulkan balik konsep kenegaraan kita, dari segi kesihatannya, dari segi apa pun balik pada Islam. Betul dah. Makan ubat dan sebagainya kan. Tapi persoalan yang timbul, kenapa bila kita sakit, kita mendahulukan rawatan yang luar daripada Islam berbanding rawatan Islam tu sendiri? Kenapa? Contoh. Kalau suhu kita naik, demam, kita cari madu ke cari Panadol? Dia jawab sekali, kita cari Panadol. Dan Panadol, saya nak tanya, bukan salah pakai Panadol, memang tak salah Ustaz. Apa salah Ustaz Panadol? Tak salah. Saya tak kata dalam Panadol ada babi ke apa, tak ada. Cumanya Panadol tak ada hadisnya. Ada hadis, inna Panadol syifaan. Tak ada. Tapi madu ada hadis Nabi, sunnah Nabi. Habatus sauda, sunnah Nabi. Kurma, sunnah Nabi. Kenapa tidak mendahulukan apa yang Nabi ajar kepada kita? Kenapa kita mendahulukan apa yang kafir ajar pada kita? Itu cerita dia kan. Bukan nak cerita ubat-ubat tu haram, tak. Saya tak kata haram. Cumanya kan kita orang Islam, dan bila kita mengaku kita Islam, apa saja kerja buat kita mesti mendahulukan cara Islam terlebih dahulu. Ni kita ni banyak dalam hidup ni lari daripada cara Islam. Islam tu kita letak last sekali, belakang sekali, nombor yang terakhir lah kita letak Islam. Bila kita sakit, kita pergi jumpa siapa dulu? Kita jumpa doktor dulu, pergi ubat.
Doktor pun tak boleh buat apa dah. Habis hospital swasta, kerajaan habis, puluh ribu dah habis. Lain kali gimana? Pergi jumpa bomoh pula Tok Dukun. 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh dia jumpa. Habis pusing satu Malaysia pergi cari bomoh. Lain kali bomoh siang, tak jadi apa gak. Lain kali bila ubat moden tak jadi, ubat tradisional tak jadi, last kali dia pergi mana? Dia pergi masjid Kampung Binjai lah. Dia pergi jumpa Tok Imam. Mam, minta boleh tak nanti lepas habis solat isyak ni minta buat solat hajat lah, sebab saya sakit dah lama dah ni. Jadi minta buat solat hajat, minta pada Allah sembuhkan saya. Betul dah mu minta pada Allah, tapi nombor berapa mu letak tu? Last kali bila dunia mu tak boleh pakai, baru cari Allah. Betul tak? Masa elok tengah sehat hidup, tengah elok rumah tu tengah tak ada apa-apa bencana, tak datang rumah Allah. Bila urak rumah jadi banjir, rumah terbakar, tidur mana? Masjid baru nak cari rumah Allah. Betul tak? Ajar anak-anak juga. Masa dia pandai hantar sekolah tahfiz, tak ada. Hantar pondok, tak ada. Hantar MRSM sekolah sains. Barulah masa depan cerah. Barulah power hidup. Sekejap lagi nanti baru gaji besar, pangkat besar. Dah sekolah tahfiz, kalau budak tu tak lagi. Orang lain skor A, B, dia skor E. E ni nak skor dia. Merah tulisan kat report card. Dah nak hantar mana? Hantar tahfiz lah. Dia tak boleh akademik. Tak boleh akademik, bau hantar hafal Quran. Dah Quran tu nombor berapa? La ilaha illallah. Aduh. Quran ni kita anggap apa ni Quran ni? Berapa banyak kita kerap baca surat khabar ke Quran? Aduh. Kita nak bagi renung kita bersama. Kenapa Allah uji kita seberat ni hari ni? Sebab ni kita semakin jauh dengan rahmat Allah, semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Ni mujurlah Allah izinkan kita kembali untuk solat di rumah dia. Kalau Allah kekalkan lagi sampai tak boleh lagi, agak-agak jadi macam mana kehidupan kita, kan? Hebatnya solat berjemaah itu dengan rapatnya saf. Kita tak boleh rapat saf dah. Rapat saf ni boleh mengukuhkan ukhuwah Islamiah kita, jemaah kita. Tak boleh dah. Dulu perang bila berperang je susah nak menang. Perang susah nak menang. Akhirnya Saidina Umar waktu tu dia mikir, kenapa payah nak menang? Bila dia cek saf sembahyang tentera dia, rupanya saf tak teratur. Dia keluar pedang, dia seret daripada belakang. Dia kata kalau tak nak, kalau tak sayang tumit, silakanlah sengit-bengit. Dia tarik straight habis. Bila straight habis saf, tengok-tengok lepas tu perang menang terus. Kerana keukuhan. Itu penting. Tapi hari ni dah dicabut satu-satu. Salam tak boleh. Aduh, main tunduk macam Jepun pula. Tak boleh salam tak. Padahal salam ni dalam hadis sebut, bila kita salam, gugur dosa dua-dua orang ni. Kawan ni mungkin ada dosa dengan kawan ni, kawan ni ada dosa. Bila salam, gugur dosa. Sekarang Allah buat kita tak boleh salam. Macam mana? Tu satu rahmat. Kita tak nampak. Yang kita nampak bila PKP ni, bila kena sekat ni apa semua ni, habislah bisnes, habislah duit gaji, habislah kerja kena stop. Kita pandang dunia, tak pandang soal akhirat kita. Dunia tak habis-habis. Tak habis-habis, dunia. Kan? Jadi ni kita renung sama-sama. Yang nak kata selamat ni macam ni perkataan wassalam ni. Jadi selamat ni kita perbetulkan hidup kita. Tak apalah, nak betulkan negara besar sangat, betulkan peribadi dahulu. Biar hidup kita secara peribadinya ikut cara Islam yang sebenar. Kemudian kita trainkan Islam itu ke dalam ahli keluarga kita. Ni kadang-kadang kita je pergi masjid, dan anak kita buat tak kisah. Minta maaf cakap kadang-kadang, ayah bagus dah, siap-siap pukul 7 siap-siap dah mandi apa semua, nak pergi mayang masjid. Anak pukul 7 duk main motor lagi, duk setting exhaust lah. Macam laju nak pergi mana sangat, macam masuk track, kan? Duk kalau situ, ayah tak kisah. Bukan nak tegur anak. Ni saya sembang dengan ada seorang cikgu sekolah.
mak pelajar tu mengadu ke cikgu. Cikgu, tolonglah nasihat anak saya cikgu. Degil sangat, saya cakap apa tak jadi dah. Cikgu jawab balik, makcik, puan ni mak kepada dia, saya ni siapa? Tak ada kena bin pun tak kena, sepupu sepapat lagi tak kena. Kalau maknya sendiri pun dia tak nak dengar, apatah lagi saya. Dia kata tak apalah, sebab cikgu ni cikgu, mungkin dia dengar. Cikgu duduk dengan anak puan berapa jam sangat dalam sehari? Sesi sekolah berapa jam sangat duduk kat 4, 5, 6 jam mungkin lah. Yang selebih jam tu siapa duduk dengan dia? Mak dia. Maknanya pengaruh mak dia dengan pengaruh cikgu mana kuat? Pengaruh mak lagi. Kalau mak pun tak boleh pengaruh dia, cikgu lagi tak boleh. Ni akhir zaman. Sebab apa? Sebab keluarga sendiri pun tidak bercorakkan Islam. Kan? Ayah pun kadang-kadang berseluar pendek, ayah pun kadang-kadang tak semayang. Mak pun kadang-kadang tudung tak tutup dengan sempurna. Kalau yang pakai tudung, yang tak pakai tudung lagi satu hal. Jadi hidup jauh daripada Islam. Tetapi nak hidup sempurna, nak hidup elok, nak hidup aman, nak hidup selamat, ni kita bahas perkataan ni. Perkataan selamat itu datang daripada Islam, salam. Jadi mu nak selamat, mu nak bahagia, mu nak elok, mu nak sempurna, balik pada Islam. Tapi tak nak balik pada Islam. Lepas tu nak elok. Macam kadang-kadang kan, dia jemput saya, ustaz, minta ustaz buat ruqyah sikit kat rumah ustaz, kena ganggu jin lah ustaz. Kan? Bila kita masuk rumah, kita test, bukan test jin, test dia dulu. Takut dia tu bapak jin sebenarnya. Kita tanya dia, kiblat arah mana, sebab saya nak buat solat hajat lah. Kiblat, Allah kiblat. Dia tak tahu kiblat. Kalau tak tahu kiblat dalam rumah dia sendiri, maknanya dia sembahyang lah. Jadi lepas tu macam mana? Nak bagi kita nak baca ayat, nak bagi buang jin, nak buang saka dalam rumah, nak buang macam mana? Memang lubuk dah. Memang jadi tempat pesta iblis dah pun dalam rumah. Lepas tu nak buang macam mana? Sebab tuan rumah sendiri yang jemput iblis, jemput setan, jemput jin. Tuan rumah sendiri tak jaga Islam dalam rumah, dah macam mana? Jadi sebenarnya balik pada diri kita balik. Individu mesti Islam, keluarga mesti Islam. Bila dua ni kita boleh buat, insya-Allah masyarakat akan jadi masyarakat yang ikut Islam. Bila masyarakat ikut Islam, insya-Allah akan tertubuh kerajaan Islam. Tapi selagi mana cita-cita kita nak kerajaan Islam, sedangkan nak dalam konteks masyarakat, dalam konteks keluarga, dalam konteks individu sendiri pun tidak sempurna mengikut Islam. Macam mana kita nak mengharapkan tertubuhnya sebuah kerajaan Islam? Aduh. Dan macam mana masyarakat Islam, masjid punyalah besar, sah berderet-deret sampai belakang. Kapet tu, kalau banding buat tengok kapet yang depan dengan kapet belakang bulu tebal lagi. Siapa tebal? Orang jarang semayang situ. Padahal keliling kampung semua orang Islam. Dia buat tak kisah. Macam mana masyarakat kita nak tarik kepada masyarakat Islam yang sebenar? Tapi pandai, bila mati panggil tu imam. Panggil tu imam buat apa? Hidup dulu tak nak ikut cari Islam, mati nak ikut cari Islam buat apa pula? Orang yang nak mati ikut cari Islam, biar hidupnya dulu ikut cari Islam. Bila permulaannya Islam, maka hujung pun Islam. Ini permulaan dah nak ikut Islam, dah bagian hujung nak Islam. Mana boleh macam tu? Tak apalah. Tapi Tok Imam ahli jatuh kuasa masjid baik. Bila orang jenis macam ni datang, dia buat juga. Tak apa Tok Imam, tapi ingat dalam kubur lepas. Ingat malaikat munkar nakir nak bagi lepas. Kita apalah ahli jatuh kuasa masjid, layan juga perangai jenis macam ni pun. Jenis tak peduli agama ni kita layan juga. Batang hidung tak pernah nampak kat masjid. Bila mati sampai masjid, tak apalah kita urus juga. Dalam kubur, ingat dia tak kenal. Masa hidup macam mana dulu? Habis dikatok, dipukul bertalu-talu. Saya ceramah, orang jemput ceramah di penjara. Bukan masuk penjara, ceramah di penjara. Jangan salah faham. Jadi depa cerita, pegawai-pegawai itu cerita. Dia kata, ustaz, tali gantung, kalau hukuman tali gantung banduan akhir,
Dia diri atas macam ada satu kayu berbuka macam ni, kayu tu. Duduk atas tu. Jadi bila arahan kata lepas, tarik, lepas, benda ni terbuka. Orang tu akan terjerut dah, tali zup jatuh. Bila terbuka, kayu tu jenis kayu yang tebal, keras. Bila kayu tu terbuka, dia berlaga dengan tepi ni punya tembok, dia bunyi tong. Bunyi tong tu satu penjara dengar. Sebab bandan akhir ni akan dihukum ke tali gantung pada hari Jumaat. Bila hari Jumaat tu, pagi Jumaat tu dengar tong. Satu penjara senyap. Semua kata Allah, innalillah, pergi dah seorang. Dia kalau orang Islam dia ambil hari Jumaat. Dia akan tali gantung hari Jumaat. Kalau orang kafir bukan hari Jumaat. Orang Islam saja khusus buat hari Jumaat. Lepas tu itu okey lagi. Lepas tu dia kata pula, kalau hukuman sebat pun dengar satu penjara. Dia punya jeritan. Dia ikat elok kemas, dia tak ikat longgar-longgar, ikat ketat-ketat sebab tak nak bagi badan goyang-goyang. Tak nak punggung dia ngelak-ngelak, pegang kemas-kemas, ikat kemas. Jadi dia akan sebat, kadang-kadang dia buat 3 line atau 4 line. 1, 2, 3, 4. Sebatan yang kelima dia akan sebat atas balik tempat yang sama. Kali yang pertama okey lagi. Bila kali yang kedua, kali pertama merah, kulit dah mula terbelah. Kali yang kedua dia masuk dalam belah tu, tarik dengan daging-daging cabut. Bila sebat tak, dia banduan yang kena tu menjadi dia punya jeritan, satu penjara dengar. Dia punya jeritan. Apa yang saya nak gambarkan sini, itu sebatan warden penjara pun dah jeritnya, jeritannya terlampau kuat, satu penjara dengar. Bayangkan sebatan malaikat munkar nakir dalam kubur. Allah hijabkan telinga kita daripada dengar. Kalau Allah buka hijab ni macam silap-silap tak pergi kerja kita, duduk masjid terus. Sebab takutnya bunyi dia tu. Tapi Allah tutup. Kalau Allah buka lah, dapat dengar jeritan dalam kubur, Allah tak senang. Tidur tak boleh, makan tak boleh. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu tahulah, Nabi kata ke sahabat, kalau kalian tahulah apa yang aku tahu, nescaya kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Banyak benda-benda rahsia di alam sana, alam barzah, alam gaib. Jadi menjadi pedoman. Sebab itulah kata Nabi, kafa bil mauti wa idza. Memadailah kematian itu sebagai pengajaran pada kita. Kita berkawan-kawan dengan kawan kita, sedar-sedar baru je pagi tadi minum kedai kopi dengan dia, tahu-tahu petang dengan kata meninggal, kena langgangan lori. Kejut itu. Baru pagi tadi minum dengan dia, Allah, meninggal dah. Cukuplah kematian itu jadi pengajaran pada kita. Hari itu hari dia, hari kita akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Persoalannya, memanglah semua akan mati. Soalannya, bersedia atau tidak kita menghadapi mati. Untuk menghadapi mati yang selamat, mesti hidupnya pun mesti selamat. Apa makna selamat situ? Selamat itulah salam, salam itulah Islam. Jadi kunci dia balik kepada Islam. Buat apa pun Islam. Dahulukan Islam, bukan dahulukan pekerjaan, gaji dan sebagainya. Biar gaji kita sikit ataupun tak, orang kata rugi. Ada satu, saya dulu ikut Tok Guru Siddiq Lepas tu sembang-sembang, ada 2 orang korporat, orang kaya lah, orang main bisnes ni. Belah mana, Penang ke Kedah saya tak ingat. Dia 2 orang korporat, orang kaya. Dia baguslah, korporat pun datang dengan kuliah. Kita ni apa perat pun tak ada, dah malas dengan kuliah. Ni dia datang dengar kuliah tu tersentuh hati dia. Sekali dia fikir betul juga apa ustaz kata ni. Dia tu, mana kata kita, dia bincang dengan kawan dia 2 orang ni, apa kata kita buat satu syarikat, kita buat ni apa macam ni, apa nama, fish cake, berbola ikan apa semua tu lah. Kita buat atas jenama Islam. Orang Melayu kita, orang Islam. Sebab makanan jenis macam ni banyak orang kafir buat. Jadi meragukan, betul ke cara pembuatan itu bersih, elok, tak ada campuran benda yang anasir benda yang haram ke dan sebagainya. Jadi dia kata kita buatlah. Dia buat.
Akhirnya buat. Bulan yang pertama tak ada untung. Bukan sakat tak ada untung, balik modal pun tidak, rugi bulan pertama. Berapa rugi? Sebab kalau geng depa buat, orang Cina kapi buat, dia supplier daripada peringkat yang paling bawah sampai ke atas, semua orang dia. Jadi dia boleh kontrol harga. Kita nak cari bahan ni, nak cari barang, mesin dia pun orang dia gak buat. Barang dah mahal dah, alat-alat ni, mesin apa semua, dia semua orang dia. Jadi dia boleh kontrol harga. Kita tak dapat. Akhirnya produk yang dikeluarkan dua orang korporat ni terpaksa dijual mahal berbanding dengan orang kafir tu punya, Cina punya. Akhirnya orang Islam kita ni pun satu hal juga, mahal sikit tak mau, asalkan Islam tak nak. Dia ambil, akhirnya yang laku yang kafir punya juga, yang Islam ni kurang laku. Lah kali bincang-bincang tak boleh jadi ni, kan? Apa kata kita turun harga lah. Tapi kawan dia kata kalau kita turun harga sekarang ni pun kita tak ada untung. Kalau turun harga lagilah kita. Apa dia jawab? Dia kata tak apalah, biar kita rugi dunia, jangan rugi akhirat. Kita nak buat ni untuk umat Islam, untuk saudara se-Islam kita. Nah, kalau tak macam ni, mereka tak beli kita punya, mereka beli yang kafirnya juga. Akhirnya turun harga. Turun harga bukan setara, lagi murah daripada yang kafirnya. Lagi murah. Nah, akhirnya barulah orang beli yang dia. Orang sebab nak cari yang murah, orang beli yang dia punya. Bulan kedua rugi, bulan ketiga rugi, bulan 4 pun rugi, bulan kelima rugi, bulan ke-6, 6 bulan rugi. Masuk bulan ke-7 berkat kesabaran ada untung sikit aja. Bulan 7. Bulan yang ke-8 naik dah untung dia. Bulan ke-9 naik lagi. Nak ceritanya sini tu. Kalau kita nak cari dunia, memang kita kok pandai, kita kok sukalah, tak kisahlah Islam tak Islam, lantapi ya. Sebab nak untung. Tapi kalau kita memandang agama Allah, insya-Allah Allah uji kita. Mula-mula dia memang payah. Sebab tu kata hukama wa man lazzatu ila ba'da ta'ab. Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah adanya kesusahan. Mu nak nikmat mesti hadap susah dulu. Atau Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, lanahdiyanahum subulana. Lanahdiyanahum tu dua kali taukid Allah letak situ. Lam taukid, nun taukid. Maknanya penegasan yang sangat-sangat. Sungguh-sungguh akan aku buka jalan untukmu. Tapi dengan syarat walladzina jahadu. Jahadu tu maksudnya jihad, maksudnya bersungguh-sungguh. Bila kamu bersungguh-sungguh, barulah aku akan buka jalan untukmu. Kena bersungguh-sungguh lah, kan? Kita jangan ambil nak jalan mudah, jalan senang. Takut-takut ya dunianya jalan mudah, akhiratnya nanti jalan sengsara. Lebih baik sengsara dunia supaya kita senang hari akhirat. Biar bersusah-susah dunia ni kerana nak tolong agama Allah. Buatlah apa yang kita boleh nak sumbangkan jalan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan salam tadi. Itu yang dimaksudkan dengan selamat. Bukan makna selamat ni kita tak kena Covid. Kalau kena Covid sekalipun tapi mati dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, selamat tak selamat mati dia? Selamat masuk dalam lubang kubur, malaikat munkar nakir tanya boleh jawab, padang mahsyar nanti boleh jawab, lah kali masuk syurga Allah. Alhamdulillah. Mati memang mati semua. Tak ke corona, mati benda lain. Kencing manis mati, sakit jantung mati. Ada yang batuk 3 kali mati. Jadi mati memang mati nak. Tapi apa guna kalau sehat? Corona tak kena, kencing manis tak kena, apa tak kena, sehat dia. Tapi rupa-rupa akidah ikut ayah pin. Ikut ajaran sesat. Itu macam yang kat luar kafir ramai-ramai tu, yang belum dapat hidayah daripada Allah. Kalau mati tu walaupun kaya raya, rumah 3-4 tingkat, banglo besar, ada kolam renang, hebat macam mana pun dunia dia, tapi kalau dia tak dapat iman, tak dapat Islam, mati, dah apa benda dengan dia boleh buat? Masuk dalam neraka Allah, dibakar habis siang dan malam, kan? Kita tak apalah rumah kecil, kereta pun uzur, tekan wiper, naik lampu. Nampak kereta lama. Motor tak payah kata dah, nombor plate memang 4 tahun dah tak ada, nombor plate hilang. Tongkat pun tak ada lah, main kot sandar tiang masjid je.
Nah, orang susah. Tapi tak apa, boleh datang kat masjid. Kita walau tak jadi YB, boleh kat pergi masjid. Apa guna jadi YB, masjid tak boleh pergi, parlimen boleh pergi. Betul tak? Parlimen bukan rumah Allah, ni rumah Allah. Kita dijemput Allah. Untunglah. Bunyi dah. Cepat. Tak syarah habis ke ni? Sikit lagi boleh lah. Baik. Jadi itu maknanya salam tadi. Itu untuk penjelasan salam tu dulu. Kemudian apa kaitan salam ni dengan Rasulullah? Okey, maka kata Imam Ar-Rafi'i, salah satu orang imam di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia berkata maksud selawat dan salam adalah Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Allah muliakan Nabi sejak dari dunia lagi. Dengan apa? Dengan memasyurkan sebutan baginda. Nama baginda sampailah disebut nama Nabi Muhammad. Bukan sakat disebut, orang letak namanya pada anak-anak. Letak dekat nama anak Muhammad, nama yang paling hebat. Nama yang paling istimewa. Kita nama anak biarlah ada Muhammad kat depan, lepas tu belakang nak buat nama apa lah. Tapi biar ada lapik dengan Muhammad tu. Moga-moga perangainya, sikapnya mencontohi sikap Rasulullah. Tak dapat semua pun, dapat salah satu pun jadilah. Dan moga-moga Allah pemudahkan syafaat Nabi nanti di hari akhirat sebab nama sama. Moga-moga. Itu mengagungkan Nabi Muhammad dengan memasyurkan sebutan baginda. Dan lagi Allah muliakan lagi Nabi Muhammad di dunia lagi. Memang banyak sangat kelebihan. Antaranya Allah jemput Nabi naik Isra' Mi'raj dalam keadaan jaga, bukan tidur mimpi, roh dan jasad. Nabi lain tak pernah berlaku ke atas mana-mana Nabi dalam masa hidupnya Allah jemput naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad dapat bertemu Allah dalam keadaan jaga. Nabi-nabi lain bertemu dengan Allah setelah wafatnya. Tapi Nabi Muhammad belum wafat lagi, dalam hidup dapat jumpa Allah. Itu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah tapi tidak bertemu Allah. Tapi bila saya kata bertemu Allah, Nabi Muhammad bertemu Allah di langit ketujuh, bukan bermakna Allah tu di langit situ. Itu pahaman Wahabi. Allah tidak bertempat. Tetapi Nabi Muhammad bertemu. Macam mana? Wallahu a'lam. Tu kekuasaan Allah lah. Kita pun nanti di hari kiamat, hari akhirat, tidak ada nikmat yang lebih nikmat melainkan dapat bertemu Allah. Tu. Lepas tu kata Nabi, maut itu adalah al-mautu yuwasilul habib ilal habib. Maut itu, kematian itu adalah jambatan yang menghubungkan satu kekasih dengan kekasihnya. Sebab apa? Nak bertemu Allah mesti dengan jalan kematian. Orang yang terlampau rindu kepada Allah, maka dia menanti-nanti pertemuannya dengan Allah. Ini apa? Kematiannya. Maksudnya bukan dia nak mati cepat, tapi dia bersiap sedia atas kematiannya. Kerana apa? Bersiap sedia untuk bertemu dengan Tuhannya, kerana terlampau hatinya mencintai dan merindu akan Tuhannya. Tu. Kita doktor baru kata ada ni simptom ni, labah dah, takut sangat. Takut ke mati. Ini yang Nabi kata penyakit akhir zaman, al-wahan. Kebetulan pula Covid ni datang daripada Wuhan. Macam sama pula bunyi dia. Tapi Wuhan tak ada hadis, Wahan ada hadis. Nabi kata umat aku akhir zaman nanti akan terkena penyakit wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa tu wahan? Nabi jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ni penyakit akhir zaman. Sayang ke dunia, sayang sangat. Sayang sangat. Apa salahnya kalau kita pergi semayang Jumaat, tengah jalan tu nampak ada Bangla ke Nepal pi jalan nak pergi kat semayang, nak pergi masjid ke, kita tompangkanlah. Kereta kita kan besar, kita naik kereta bawa seorang duduk kat seat driver, belakang tu ada kosong lagi. Tak boleh, busuk dia kata. Busuk boleh basuh, boleh buat minyak wangi, tapi hati kita busuk, nak basuh dengan apa? Tu terlampau mencintai dunia, bukan nak tolong orang.
Nampak? Ni kata, ni nama dia hubbud dunia. Lepas tu Nabi kata wa karahiyatul maut, dan benci pada kematian. Takut sangat dengan mati. Padahal mati itulah mengembalikan kita pada tempat asal kita, syurga. Ingat balik kampung halaman kita, syurga bukan sini. Ini tempat persinggahan. Umpamanya RNR. Mana ada orang nak tidur kat RNR sampai bila-bila? Ni tumpang sekejap je, nak tumpang kencing, tumpang pergi tandas, nak tumpang makan jap, nak tumpang lelap sekejap, nanti nak sambung balik perjalanan. Gitu ke? Duduk kat dunia ni sementara je. Nak buat tumpang teduh, nak buang najis, itu je. Buat sementara. Sambil-sambil tu nak mencari bekalan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang bagi akhirat, kan? Tempat kita nak bercucuk tanam, nak menuainya nanti hari akhirat. Buatlah ibadat banyak-banyak. Adapun kerjaya dunia kita ni berlebih kurang sudahlah. Bukan saya tak bagi kerjalah, tapi madai sudahlah. Ini sampai ke overtime tengah malam, orang buat kuliah bainal maghrib wal isyak untuk memahamkan hal-hal akhirat dia, supaya reti apa halal, apa haram, apa boleh, apa tak boleh, supaya tak terosak akidah dia. Dah duk kalak dengan kerja tu lah, dunia tak habis-habis. Lah kali apa tak tahu. Sampai kan ada satu kampung tu, kami ustaz pergilah nak bagi bantuan bagainya. Nah, tengok-tengok dia tak pakai tudung kat dalam rumah dia tu. Kami pun tunduk kepala. Nah, dia kata, ustaz, kenapa ustaz? Apa salahnya? Dia kata, tu awak tak tutup aurat tu. Dalam rumah tak apa ustaz. La ilaha illallah. Belajar mana? Dia tak tahu. Dia duk faham pakai tudung ni bila keluar rumah. Dalam rumah tak apa, tak pakai tudung. Tu kata jahil. Inilah zaman kita kembali kepada jahiliah. Sebab tak mengaji. Sampai hal seremeh tu pun tak tahu. Kadang-kadang solat jenazah pun tak reti. Dia diri dalam saf. Orang solat jenazah rapat, dia diri dalam saf. Lepas tu dia tanya pula, habis kalau diri rapat-rapat nak rukuk macam mana? La ilaha illallah. Nampak? Mujur mayat tak bangun. Sampai tak tahu. Padahal benda-benda tu benda remeh-temeh je, benda orang panggil basic agama je. Habis dah. Kan? Habis. Itu kita nampak sikit-sikit. Dalam hadis Nabi kata, satu hari nanti sebelum kiamat berlaku, kamu akan melihat orang tak pernah dengar apa perkataan-perkataan, orang tak pernah dengar semayang. Dia sampai terkejut, apa tu solat? Dia tak tahu hal-hal ibadat ni, tak tahu. Fatihah, apa tu Fatihah? Saya dulu dengar nampak macam mengarut. Takkan orang tak tahu Fatihah? Kita fikir je itulah. Akhirnya Allah tunjuk pada saya jumpa ada satu orang perempuan, remaja lagi. Memang dia tak reti Fatihah. Kita suruh baca Fatihah, tak boleh baca. Nak mula macam mana pun tak reti. Kalau pandai mula sampai tengah sangkut, boleh tahan kira. Ni starting pun tak reti. La ilaha illallah. IC anak Melayu Islam. Tu. Ni zaman dia. Ni zaman dia. Zaman akan datang pula 10 tahun lagi bayang. Kalau hari ni kita tidak menitik beratkan ilmu agama Allah ni dalam keluarga kita dan sebagainya, kan? Kita marah tak kalau anak-anak kita cakap mencarut? Babilah apalah, kita marah kan? Apa cakap ini? Tapi biasa bapak-bapak budak pun cakap macam tu juga. Dan macam mana nak didik anak? Dia sendiri kepala dia pun tak betul. Macam mana? Kepala kereta api pun tak ikut rel dia punya jalan. Macam mana gerabak nak ikut jalan? Tu punca dia. Kan? Sebab apa? Jauh. Kan? Minta maaf cakaplah, dulu-dulu orang tua-tua memang lekat di masjid lah. Kai serban, kai kopiah, memang muka lekat masjid saja. Tu apa nama orang lama, orang tua-tua. Lah ni pergi tengok warung kopi. Ingatkan yang penuh budak muda, orang tua pun ada. Minta maaf cakap, tak sedar ke diri dah. Kan? Patutnya dah usia-usia gitu, orang cakap, ni lah balik-balik lah, tobat-tobat lah. Duduk di masjid sebagainya. Bukan kita kata orang muda tak apa, tak. Tapi hang tu lagilah dah berusia. Ni dah habis jadi. Nampak? Makna kata tak boleh jadi apa dah zaman kita hari ni. Payah berat. Jadi kata Imam Rafi'i, salam itu memasyhurkan Nabi dan mengagungkan Nabi di dunia lagi, dan di akhirat pula nanti lagi dihebatkan Nabi, diagungkan Nabi. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak.
Tak ada siapa yang jadi ketua. Nabi lah ketua segala-galanya nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Dan Nabi kata, akulah orang yang paling mula-mula sekali akan keluar daripada kubur. Tak ada siapa keluar daripada kubur. Nabi orang pertama keluar daripada kubur dulu. Kan? Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan akulah orang yang mula-mula sekali akan memberi syafaat dan dibenarkan memberi syafaat. Tu hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah penghormatan kita pada Nabi dengan kita ucapkan selawat dan juga salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan selawat salam yang kita tujukan kepada kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah akan menyampaikan salamnya kepada Nabi dan seterusnya diizinkan Nabi untuk memberi syafaat kepada kita semua nanti di hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dulu dan kita akan sambung nanti bacaan seterusnya, iaitu ala rasulihi sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa. Bacaan seterusnya. Jadi maknanya wassalatu wassalam tu selesai dah. Tandalah. Kan nanti duk ulang situ lagi wassalatu wassalam. 8 bulan wassalatu wassalam. Dapat bila nak khatam kitab itu. Jadi wassalatu wassalam selesai dah. Kita nak baca lepas dia tu pula. Nak syarah perkataan tu. Satu perkataan je dia kata. Memang baca kitab pondok macam tu lah. Dia bukan baca satu muka, dia baca satu kataan, satu ayat, disyarah, syarah. Sebab biar kita tak apa, kita dapat baca sikit tapi dapat faham banyak. Yang kita nak faham, biar nak buat apa baca banyak tapi faham sikit. Biar baca sikit tapi faham banyak. Moga-moga dengan faham itulah meningkatkan lagi akan keimanan kita dan menambahkan amal kita, sehinggalah Allah terima kita, redha kita sebagai hamba-Nya yang diredai, dan akhirnya dimasukkan Allah ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Jadi kat luar sana macam biasa ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami, kan. Jadi kita ada bawa telur masin, ada bawa telur masin. Jadi sebabkan dah 4 bulan tak kuliah, kan. Jadi tuan-tuan kena beli macam 4 bulan punya beli. Kalau telur tak boleh main sebalang, kena main 4 balang terus. Sebab orang cakap apa, qada yang lepas-lepas tu. Jadi insya-Allah lah, pakak-pakak lah membeli sambil menderma, bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noh supaya kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malal salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.